Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang dah masuk kelas, yang dah join kelas, tulis di ruangan komen. Okey, okey ya, suara saya jelas ya. Okey. Suara saya jelas. Jelas tuan-tuan ya? Okey, baik. Semua okey? Jelas? Okey, terbaik. Ahsantum, mantap. Baik. Okey, kalau okey kita mula kelas kita tuan-tuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan berbincang berkenaan dengan isim alat insya-Allah ya. Isim alat. Okey, tuan-tuan fokus. Ambil perhatian, kita bincang isim isim alat insya-Allah. Dah ada papan putih ya. Okey, baik. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sebelum ini kita ada belajar isim zaman, isim makan, itu menunjukkan masa dan tempat. Ya, isim zaman, isim makan menunjukkan masa atau menunjukkan tempat. Ada kita belajar isim fa'il. Isim fa'il itu ialah perkataan yang menunjukkan makna pelaku. Perkataan yang menunjukkan makna pelaku itu isim fa'il. Ada kita belajar juga isim maf'ul. Isim maf'ul ialah perkataan yang menunjukkan makna nanti yang kena. Maknanya nanti yang kena pukul, yang kena makan, yang diminum, yang dilihat. Itu isim maf'ul lah. Okey. Okey, pagi ini ada lagi namanya isim alat. Namanya isim alat. Kira-kira isim alat ini tuan-tuan, isim alat itu bermakna apa tu? Isim yang digunakan untuk menunjukkan apa? Tulis di ruangan komen sini. Isim alat. Silakan. Ada Puan Maslina, alhamdulillah ya. Tulis di ruangan komen. Isim alat. Isim alat. Isim alat menunjukkan apa? Isim alat. Kita menggunakan alat untuk apa? Untuk sesuatu ya yang digunakan untuk alat lah. Untuk benda. Benda yang digunakan untuk sebagai alat. Misalnya ada alat untuk menulis, alat untuk menerangi, ada alat untuk mengambil, alat untuk memadam. Itu semua ialah alat, peralatan. Peralatan. Okey. Jadi hebatnya tuan-tuan, dalam kaedah bahasa Arab, peralatan itu tuan-tuan, isim alat itu peralatan tuan-tuan, ya. Itu boleh kita bentuk. Boleh kita bentuk. Jadi isim alat ini ialah nanti perkataan isim yang dibentuk daripada fa'il. Yang dibentuk daripada fa'il, fa'ilnya fa'il 3 huruf. Fa'ilnya fa'il 3 huruf. Boleh ya? Okey. Dan kebanyakan tuan-tuan, isim alat ini diambil daripada fa'il yang memerlukan objek. Fa'il yang perlukan objek. Misalnya memukul. Ya, memukul tuan-tuan. Tentu ada yang dipukul. Ada alat pukul. Okey. Memadam, tentu ada yang dipadamkan. Ada alat pemadamnya. Begitu. Jadi fa'il, kebanyakan fa'ilnya ialah fa'il yang memerlukan objek. Jadi nanti kita tengok asal fa'ilnya itu 3 huruf dan kita bentuk isim alatnya melalui kaedah-kaedah yang digunakan. Okey, boleh tuan-tuan ya? Tulis di ruangan komen setakat ini jelas ke tak jelas. Jadi dia perkataan isim yang berasal daripada fa'il. Asalnya fa'il. Fa'ilnya fa'il 3 huruf. Jelas? Boleh tuan-tuan? Jelas? Boleh ya? InsyaAllah ya? Okey. Boleh?
boleh. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jelas ya? Baik. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak membentuk isim alat, maka kita mesti tahu pattern apa yang digunakan. Sebab dia menggunakan pattern. Jadi isim alat yang kita bincang ini ialah isim-isim yang menggunakan pattern-pattern tertentu. Isim alat ialah isim yang menggunakan pattern-pattern tertentu. Atau dia menggunakan wazan. Wazan. Boleh ya? Okey, baik. Nah, wazannya ada banyak. Okey, yang pertama, wazan yang paling banyak digunakan ialah wazan mif'alun. Ya, wazannya wazan apa tuan-tuan? Wazan mif'alun. Mif'al. Okey, wazannya wazan mif'alun. Jadi kita mesti ikut barisnya begini nanti. Wazannya mif'alun, ya. Ada baris di tengah. Okey, contoh. Kita ambil contoh misalnya perkataannya ialah jazifa. Okey, kita ambil perkataan jazafa. Jazafa yajzifu. Jazafa yajzifu. Ini agak susah sikit. Jazafa yajzifu. Ini fa'il madi, ini fa'il mudhari'nya. Jazafa fa'il madi, yajzifu fa'il mudhari'. Mendayung. Mendayung. Tuan-tuan faham mendayung? Mendayung sampan. Jazafa yajzifu. Okey. Nah, kalau kita ikutkan wazan ini, jazafa yajzifu, maka kalau kita ikutkan dia wazan mif'alun, maka jadinya, apa jadinya kira-kira? Tulis tuan-tuan. Silakan. Jazafa yajzifu. Kalau kita ikutkan wazan mif'alun, maka apa jadinya? Tulis di ruang komen. Apa dia? Terbaik. Ahsantum, mantap. Apa dia? Mijzafun. Mijzafun. Jazafa yajzifu mijzafun. Bukan mijzalun, mijzafun. Sebab huruf terakhirnya fa. Kalau jazafa yajzifu maknanya mendayung, apa maksud mijzafun? Tulis di ruangan komen silakan. Tulis tuan-tuan, silakan. Kalau jazafa yajzifu mendayung, apa maksud mijzafun? Tulis di ruangan komen. Apa maksudnya? Itu dia. Alat yang digunakan untuk mendayung. Maksudnya pendayung lah. Jadi mijzaf ini yang ini. Alat untuk mendayung. Inilah pendayung. Begitu. Jadi itu seronoknya bahasa Arab tuan-tuan. Jadi bahasa Arab itu ialah bahasa yang boleh dibentuk dari perkataan yang lain. Tentu dia mengikut kaedah-kaedah tertentu. Okey, jelas ya? Jadi mijzaf itu maksudnya pendayung. Alat untuk mendayung. Okey. Lagi. Fataha. Fataha ini sangat popular perkataannya. Fataha hujungnya memang bertanwin je. Tak apa, hujung itu tak ada masalah. Puan Hanim boleh bertanwin. Tak ada masalah. Tanwin saja. Ya, baik. Fataha
yaftahu. Fataha yaftahu. Apa maksud fataha? Membuka. Membuka. Kalau kita ikutkan isim alat dia, mif'alun, apa jadinya? Tulis di ruang komen. Fataha yaftahu. Membuka. 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 Tulis di ruangan komen silakan. Tulis di ruangan komen silakan. Apa dia? Apa dia? Miftah. Miftahun. Miftah. Fataha yaftahu. Miftah. Kalau fataha yaftahu membuka. Kalau miftah, apa bahasa cantik untuk miftah? Tulis. Tulis di ruangan komen silakan. Apa bahasa cantiknya untuk miftah? Tuliskan tuan. Silakan. Apa bahasa cantiknya? Apa dia? Terbaik. Ahsantum, ahsantum. Mantap. Terbaik, luar biasa. Apa dia? Miftah itu ialah alat untuk membuka. Bahasa rasminya kan begitu. Alat pembuka. Biasa alat pembuka ini diterjemahkan sebagai kunci. Kunci itu kan untuk membuka. Kunci untuk membuka. Kunci untuk membuka. Jelas ya? Okey tuan-tuan ya? Okey, maka ada mahfuzat dalam bahasa Arab. Mahfuzat itu kata-kata mutiara, kata-kata yang cantik. Al-ittihadu. Al-ittihadu. Al-ittihadu bacanya al-ittihad sebab dia bukan hamzah qata'. Al-ittihadu miftahun najah. Miftahun najah. Al-ittihadu miftahun najah. Al-ittihad persatuan. Miftah an-najah. Apa maksud ayat ini tuan-tuan? Al-ittihadu miftahun najah. Kira-kira maksud ayatnya apa? Tulis di ruang. Puan Hanim, khusus untuk kunci sahaja ke? Kalau pembuka, contoh pembuka tin? Pembuka tin boleh juga. Boleh juga. Tapi biasanya kalau pembuka tin ini pencongkel tu biasanya. Silakan. Apa maksud al-ittihad miftahun najah? Al-ittihad persatuan. Persatuan. Apa maksudnya? Terbaik. Al-ittihad miftahun najah. Persatuan kunci kejayaan. Al-ittihad miftahun najah. Persatuan kunci kejayaan. Al-ittihad persatuan. Bukan ijtihad. Puan Rozia, al-ittihad persatuan. Persatuan kunci kejayaan. Tulis di ruangan komen. Setakat ini terang ke tak terang? Tulis di ruangan komen silakan. Tulis di ruangan komen silakan. Boleh? Okey tuan-tuan? Jelas ya? Terang ya? Terang? Okey, terbaik. Ahsantum. Mantap. Okey, baik.
Boleh ya? Okey, tuan-tuan terang ya insya-Allah ya. Tak susah mana, mudah saja. Ini banyak ya yang ikut wazan mif'al, termasuk yang banyak juga. Ya, termasuk yang banyak. Okey, baik. Okey, sekejap tuan-tuan ya. Okey, baik. Itu wazan yang pertama. Apa wazan yang pertama, tuan-tuan? Mif'alun. Mif'alun. Okey, sekarang kita masuk wazan kedua. Wazan kedua, mif'alatun. Mif'alatun. Apa dia, tuan-tuan? Mif'alatun. Ya, mif'alatun. Okey, baik. Mif'alatun juga digunakan untuk apa dia? Untuk isim alat, wazan isim alat, mif'alah. Okay. Contoh, syariba. Kalau kita ambil perkataan syariba, yashrabu. Syariba yashrabu. Apa maksud syariba yashrabu? Minum. Sariba yashrabu, minum. Okay. Kalau kita ikutkan wazan mif'alah, tulis di ruangan komen. Apa jadinya kalau asalnya syariba yashrabu, kalau kita ikutkan wazan mif'alah, apa jadi perkataannya? Tulis tuan-tuan, silakan. Silakan. Tulis. Tulis di ruangan komen, silakan. Pakai tamar butoh di ujung. Pakai tamar butoh di ujung. Pakai tamar butoh. Tuliskan. Pakai tamar butoh. Apa dia? Pakai tamar butoh. Kalau ada tamar butohnya, bagi tamar butoh di ujung. Okey, jadinya mishrabatun. 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 Kalau syariba yashrabu maknanya minum, mishrabah apa maksudnya? Tulis di ruang komen. Syariba yashrabu maknanya minum. Mishrabah, apa maksud mishrabah, tuan-tuan? Tuliskan. Mishrabah. Minuman. Kak Mar, kenapa minuman, Kak Mar? Kenapa jadi minuman pula? Syariba yashrabu, minum. Mishrabah? Isim fa'il. Isim fa'il. Alat untuk minum lah. Alat minum. Apa alat digunakan untuk minum? Cawan. Cawan. Atau gelas. Okay. Boleh digunakan perkataan mishrabah. Boleh. Faham ya? Kenapa pergi ke minuman pula? Kalau minuman itu kata terbitan. Okay. Jelas ya? Sekarang kita belajar isim alat. Isim alat. Alat untuk minum atau disebut dengan cawan, gelas. Okey? Boleh tuan-tuan ya? Okey, kita teruskan. Kita teruskan ya. Baik, fokus. Ambil perhatian. Fokus. Okey. Sekejap tuan-tuan. Okey ya. Baik. Kanasa yaknisu. Kanasa yaknisu. Kanasa yaknisu. Menyapu. Tulis di ruangan komen. Apa tuan-tuan?
Isim alat dia. Kanasa yaknisu. Ikut wazan mif'alatun. Ikut wazan mif'alatun. Tuliskan. Okey, sila. Okey. Ustaz, kenapa tak letak huruf alif selepas ra? Sebab dia ikut wazan mif'alah, tak ada alif. Mif'alah tak ada alif. Tak ada alif. Apa dia? Tu dia. Kalau kita ikutkan wazannya tuan-tuan, kana sayaknisu, maka jadilah miknasah. Miknasah. Apa maksud miknasah? Tulis di ruang komen. Apa maksud miknasah, tuan-tuan? Miknasah, apa maksud miknasah? Tulis di ruangan komen. Silakan. Silakan. Apa miknasah? Penyapu. Tu dia. Penyapu. Alat untuk menyapu. Alat untuk menyapu apa? Ya, penyapu. Bahasa Arabnya miknasah. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, setakat ini terang ke tak terang? Tulis di ruangan komen, silakan. Terang ke tak terang? Silakan. Jadi, ada dalam kaedah bahasa Arab, perkataan-perkataan itu boleh kita kira-kira apa jadinya. Boleh kita bentuk sorang-sorang. Tapi mestilah ikut kaedah yang digunakan sesuai dengan kaedah yang sudah ditentukan. Jelas ya? Cuma dalam Al-Quran ada tapi tak banyak. Isim alat dalam Al-Quran ada tapi tak banyak. Ya, saya rasa cuma 1-2 sajalah isim alat dalam Al-Quran. Nah, cuma ini perlu saya tunjukkan kenapa ada dalam kaedah bahasa Arab. Boleh ya? Jadi isim alat boleh dibentuk. Okey, baik. Okey, yang terakhir nombor 3, mif'alatun. Okey, yang terakhir tuan-tuan untuk pagi ini. Jadi yang pertama mif'alun, yang kedua mif'alatun. Okey ya. Okey ya, baik. Tuan Farid Syahmi, macam mana nak tahu bila nak guna wazan nombor 1, bila nak guna wazan nombor 2? Tuan Farid, ini mesti kita semak kamus lah Tuan Farid. Sebab memang kaedahnya, apa namanya Tuan Farid? Dia kadang, menggunakan wazan yang pakai tamarbutah. Kadang-kadang dia menggunakan wazan yang tak pakai tamarbutah macam mif'al. Itu mesti kita tengok kamus lah untuk memastikan sebenarnya begitu. Dan mesti kita baca banyak. Jadi kita tak boleh reka-reka, kita tak boleh teka-teka. Oh, ini wazan pertama ni kira-kira. Ini wazan nombor 2, tak boleh. Mesti kita tengok asal orang Arab menggunakan bagaimana. Cuma saya di sini hanya nak menunjukkan kepada tuan-tuan, kalau dia ikut wazan mif'al, dia bermakna isim alat. Kalau ikut wazan mif'alah, juga bermakna isim alat. Begitu. Kalau kita nak teka dia ikut mana satu, tak boleh lah. Sebab memang kita perlu rujuk asalnya bagaimana. Begitu. Jelas ya? Boleh Tuan Farid ya? Begitu. Memang kita mesti rajin baca. Puan Hanim, Ustaz, baris huruf ketiga untuk isim alat ikut baris fa'il madi atau fa'il mudhari' biasanya ya. Huruf ketiganya dia ikut baris fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Tak ada masalah di situ. Yang penting wazannya mesti khusus. Boleh ya? Okey, baik. Yang terakhir tuan-tuan, nombor 3, wazan yang popular digunakan ya.
Wazan yang popular digunakan nombor 3. Okey, sekejap tuan-tuan ya. Okey, wazan yang selalu digunakan nombor 3 ialah wazannya fa'alah. Ya. Fa'alah. Fa'alatun. Ini juga selalu digunakan tuan-tuan. Fa'alah ini sangat-sangat kerap digunakan. Okey ya, baik. Contoh. Kita ambil perkataan salija yasliju. Kita ambil perkataan salija yasliju. Salija yasliju. Okey. Baik ya. Fokus ya. Salija yasliju. Nah, salija yasliju ini maksudnya dingin. Menjadi dingin. Dingin, menjadi dingin. Kalau dia ikut wazan fa'alatun, kira-kira jadi apa tu? Tulis di ruangan komen. Salija yasliju. Dia ikut wazan fa'alatun. Ustaz, isim alat itu mu'annas. Kalau ada tamar butohnya mu'annas lah. Kalau ada tamar butoh mu'annas. Silakan. Salija yasliju, dingin, menjadi dingin. Kalau isim alat ikut wazan fa'al, apa jadinya? Apa dia? Sallaja. Sallajatun. Sallajah. Kalau salija yasliju adalah dingin menjadi dingin. Apa maksud sallajah? Tulis di ruangan komen. Apa maksud sallajah tuan-tuan? Kalau salija yasliju menjadi dingin, apa maksud sallajah? Ekon. Sallajah ini alat untuk mendinginkan, selalu digunakan bukan ekon, tapi peti sejuk. Peti sejuk. Okay? Peti sejuk, peti ais. Peti ais itulah yang selalu digunakan untuk sallajah ini kebiasaannya. Sebab sallajah ini juga bermakna salji. Sallajah ini juga bermakna turun salji. Kalau yang pakai salji, kalau pakai salji bukan aircon lah biasa. Peti sejuk freezer tu. Okey, jelas? Boleh tuan-tuan ya? Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Okey. Sallajah ini biasanya dia lebih kepada peti ais sebab dia memang salji itulah. Asal salji tu itulah. Salji tu itu dia. Sallajah. Okey. Salija yaslaju ya. Salija yasliju. Faham tuan-tuan ya? Jelas ya? Okey, jadi nanti kalau ada yang ikut wazan ini, kalau dia bermakna isim alat, tuan-tuan jangan terkejut pula. Memang dia isim alat. Okey. Jelas ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey, sekarang kita tengok dalam ayat Al-Quran. Salah satu contoh, perkataan ataupun ayat dalam Al-Quran yang menggunakan isim alat. Okey. Surah An-Nur ayat 35. Ya, surah An-Nur Puan Rafiah, Ustaz boleh tuna turun salji. Guna aircon sampai turun salji. Surah An-Nur ayat 35. Biasanya kalau peti sejuk kan ada salji-salji itu kan. Biasanya. Okey. Surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Okey.
Masalu nurihi. Masalu nurihi. Kamishkah. 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 Kamishkatin. Kamishkah. Okay. Fiha misbah. Fiha misbah. Okay. Boleh tuan-tuan ya? Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Tulis di ruangan komen. Dari ayat ini, perkataan mana yang ikut wazan isim alat? Tulis tuan-tuan. Silakan. Tuliskan, sila. Tulis di ruangan komen, silakan. Sila. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Silakan. Sila. Tulis di ruangan komen. Silakan. Jawab. Sila. Mana dia? Okey, boleh? Okey, di sini ada dua. Ada dua. Satu mishkah. Satu misbah. Satu mishkah, satu misbah. Dua wazan yang mengikut isim alat. Apa wazannya? Mif'alun. Mif'alun. Tapi di antara dua ini, satu saja yang bermakna isim alat. Okey? Dari dua perkataan ini, tuan-tuan, satu saja yang wazannya betul-betul isim alat. Okey? Baik. Satu saja wazan yang mengikut isim alat sebenarnya, iaitu misbah. Apa dia? Misbah. Misbah, kalau kita ikutkan tuan-tuan, misbah itu diambil dari perkataan subuh. Subuhun. Subuh. Kalau diambil dari kata perkataan masdar dia, kata terbitannya subuhun lah. Subuh itu tuan-tuan, itu bermakna permulaan cahaya, terang. Subuh. Subuh ini kan mula-mula terang kan? Mula-mula terang. Kan? Okey, baik. Maknanya kalau misbah ikut perkataan isim alat, wazan isim alat, tuan-tuan, apa makna misbah ini? Tulis di ruang komen. Subuh itu maknanya terang lah. Terang, mula terang. Kalau kita ikutkan waktu subuh tu, waktu mula-mula untuk terang lah. Belum terang lagi, tapi mula. Misbah apa? Misbah ini dalam ayat Al-Quran diterjemahkan pelita atau lampu. Pelita atau lampu. Pelita. Pelita alat untuk apa pelita, tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan guna pelita untuk menerangi. Guna pelita, alat yang digunakan untuk menerangi. Boleh tuan-tuan ya? Okey, baik. Jelas tuan-tuan ya? Boleh? Okey, jadi masalu nurihi kamishkatin.
Perumpamaan cahaya Allah itu kamishkah, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, fiha misbah, yang di dalamnya ada pelita. Di dalamnya ada pelita. Ini perumpamaan yang teramat sangat cantik. Ya, cahaya Allah. Apa maksud cahaya di sini? Boleh tengok di tafsirnya itu. Okey, jelas tuan-tuan? Jadi misbah diterjemahkan pelita. Kenapa? Ikut wazan mif'alun. Kenapa? Dia adalah isim alat. Tulis di ruangan komen, jelas ke tak jelas. Silakan. Ayat ini indah. Ya. Kalau kita menterjemahkan ayat ini dengan, kalau kita tengok tafsirannya, sangat-sangat luar biasa. Okay. Boleh ya? Okay, baik. Bukan matahari, bukan? Bukan matahari di sini. Ya, digunakan istilahnya apa? Pelita. Perumpamaannya seperti pelita, seperti lampu. Boleh tuan-tuan ya? Okey, baik. Boleh? Saya ulangi lagi terjemahannya, ya. Masalunurihi, permisalan cahayanya itu, cahaya Allah, ya. Permisalan cahayanya itu, perumpamaan cahaya Allah, kamishkatin, seperti sebuah lubang. Seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita. Seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita. Kalau tuan-tuan nak tengok maksud faham ayat hujung sebenarnya, tengok surah An-Nur ayat 35. Ayatnya panjang tu. Ayatnya panjang. Saya hanya melihat potongan ayat yang di dalamnya ada isim alat begitu. Masalu, perumpamaan. An-Nur, cahaya. Hi-nya. Okey ya. Kamishkah, ka seperti. Permisalan seperti. Mishkah, lubang. Seperti sebuah lubang. Mishkah, lubang. Fiha, di dalamnya. Di dalamnya misbah, pelita. Nanti tuan-tuan tengok ayat penuhnya ya, supaya lebih jelas lagi. Saya hanya menunjukkan ini ada dalam ayat Al-Quran, isim alat yang ikut wazan mif'alun. Faham tuan-tuan ya? Nanti tuan-tuan bertanya, kenapa diterjemahkan pelita? Kan itu yang kita menjadi permasalahan. Dari mana datang pelita tu Ustaz? Diambil dari perkataan subhun. Sabaha. Sabaha yasbuhu. Subhun. Okey, jelas ya? Baik. Jadi itu saja tuan-tuan kelas kita pada pagi hari ini. Tulis di ruangan komen, nampak ke tak nampak? Ayatnya panjang tu. Boleh ditengok sendiri ya. Surah An-Nur ayat 35. Puan Cerohani, Ustaz, mif'alun wazan alat juga ke? Ya, mif'alun juga isim alat. Cuma saya tunjukkan tadi yang popular. Mif'alun, mif'alatun sama fa'alun. Itu dia yang selalu yang popular dalam penggunaan. Okey, baik tuan-tuan, itu saja kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Insya-Allah kalau rasanya perlu kita teruskan isim alat minggu hadapan, nanti saya akan teruskan. Kalau rasanya tak perlu, kita cukupkan. Jelas ya? Yang penting ada dalam kaedah bahasa Arab, perkataan peralatan-peralatan yang memang boleh kita bentuk sendiri. Menggunakan wazan-wazan tertentu. Okey. Baik tuan-tuan, itu saja daripada saya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan menyinggung hati perasaan tuan-tuan.
Saya doakan semoga apa yang tuan-tuan usahakan sentiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam belajar insya-Allah ya. Okey. Kalau tuan-tuan faham yang saya sampaikan pagi ini, tulis di ruangan komen alhamdulillah. Tuliskan. Boleh? Okey? Baik. Itu saja daripada saya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa share link ini, ya, share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa bagi bintang bagi yang boleh bagi, yang tak boleh tak ada masalah. Ya, boleh tuan-tuan like untuk kelas kita pagi ini, dan saya doakan ya semoga sentiasa diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala apa yang tuan-tuan usahakan insyaallah ya. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya undur diri pagi ini tuan-tuan ya. Kita tutup dengan membacakan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.